Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat? Hari ini petang Jumaat, petang yang sangat mulia, penghulu segala petang, penghulu segala hari. Alangkah baiknya kalau kita perbanyakkan ibadah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti biasa, pada setiap petang Jumaat 5 sampai 6 petang kita akan bersiaran langsung bersama dengan Al-Kuliah teman ilmu kita untuk kita tambahkan ilmu dan kita kurangkan kejahilan kita dalam menuju sasaran kita, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita bersiaran langsung di Padang MPK2 Kuantan, Pahang, sempena Karnival Jom Heboh yang akan dilangsungkan sini besok dan juga lusa. Tuan-tuan dan puan dalam hati Allah, hari ini kita bercakap tentang satu topik yang cukup menarik, terutamanya yang berkaitan dengan suami ataupun isteri, ataupun bakal suami ataupun bakal isteri, ataupun yang dah melepasi orang kata apa pengantin baru dan sebagainya, janji di suami isteri. Kita dah biasa dengar ibadah fiqah, kita biasa dengar ibadah solat, biasa dengar ibadah puasa. Hari ini cerita bab ibadah intim, yang berkaitan kadang-kadang kita lihat hari ini banyak masalah ya. So yang bercakap tentang masalah kita ibadah intim pada petang inilah bukan saya selayaknya. Dia adalah siapa? Ustaz Badli Shah Alauddin, penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Apa khabar? warahmatullahi wabarakatuh. Intim Alhamdulillah. salamannya. Alhamdulillah. Kita Ustaz, kita cakap bukan kumpulan intim ni. Ya. Itu kumpulan nasyid. Ibadah mereka mantap lah. Ya. Ni ibadah intim lain kita cerita ni. Nak sebut Ustaz, bila sebut ibadah intim biasanya dia melibatkan suami dan isteri. Dan kalau kita lihat perempuan dalam hati Allah, hari ini bila sebut suami isteri, kalau tidur sama ataupun peluk-peluk sama tu buang tabiat lah orang kata. Kalau suap menyuap tu buang tabiat juga. Kalau mandi sama pun lagi buang tabiat. Nak mati ke bapak engkau ni kan? Jadi itulah kadang-kadang yang diperkatakan oleh mana-mana orang sekalipun. Jadi apa pandangan Ustaz tentang ibadah intim? Apakah dia ada dalam syariat kita melibatkan hubungan suami dan isteri? Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih sahabat saya pada Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Lupakan kepada para tetamu kita Persatuan Kebajikan Isteri Polis ataupun Perkep Pahang, dan seterusnya juga kepada rakan-rakan seperjuangan warga Sang Saka Biru, dan juga kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang hubungan intim, orang sering menganggap bahawa hubungan intim ni tak ada kaitan dengan agama. Ada orang menganggap kononnya bila suami je nak kepada melakukan itu, lalu dia kata gatal lah, gelenyar, birah dan macam-macam istilah-istilah lah. Ini tak betul. Apa yang suami ataupun isteri itu tuntut adalah suatu ibadah. Bila sebut ibadah, sama macam semayam, puasa, zakat, haji, umrah. Maknanya dia bukannya sebab dia dah tabiat dan sebagainya lagi. Sebab itu kalau kita balik kepada falsafah nikah, dia mesti nikah itu ada dua, al-istimta' wa injabil aulad. Falsafah nikah pertama nak seronok, dan falsafah nikah kedua dapat anak. Baik, untuk nak dua perkara itu direalisasikan, seronok dan dapat anak, apa caranya? Sudah pasti hubungan intim. Justru dalam soal syariat fiqh ada hukum menyebut kalau dalam pasangan suami isteri, suaminya itu dia mengalami masalah, dia panggil masalah unnah, iaitu mati pucuk, ataupun suaminya itu kemaluannya putus, ataupun isterinya itu dia misalnya kemaluannya tersumbat atau terhalang dengan tulang cacat dan macam-macam, boleh difasahkan perkahwinan tersebut. Menunjukkan bahawa hubungan intim dia melibatkan soal kebahagiaan, sampaikan qadi boleh memfasahkan perkahwinan tersebut. Justru itu masyarakat kita bila nak cerita tentang ibadah intim ini, mereka agak tabu ya, agak rasa segan. Sedangkan perkara ini sama seperti ibadah-ibadah yang lain juga. Dalam syariat Islam mengajar, ada zaman-zaman sahabat ketika Nabi masih ada dulu, ada sahabat-sahabat yang tidak mau bersama dengan isteri mereka. Hampir 10 orang sahabat Nabi yang kanan-kanan, termasuklah Umar, Abu Bakar, Ali dan ramai lagi. Ada seorang sahabat tu nama Osman bin Maz'un. Dia ni tak bersama dengan isterinya berbulan-bulan, ibadah siang malam. Sampai satu hari Aisyah pergi jumpa dengan isterinya bernama Haula. Dia tengok Haula ni rambut kusut masai. Dia tanya, apa hal awak ni dah ini rupanya?
suami saya ni dah tak tidur dengan saya berbulan-bulan. Sampai begitu rambutnya mengerbang-ngerbang dah jadinya. Bunyalah lama, rupa-rupanya ini hakikat. Sebab itu zaman Sayyidina Umar, pernah satu orang perempuan merintih malam-malam hari. Sayyidina Umar tengah ronda, dia dengar perempuan tu menangis seorang-seorang. Ya Allah, apa nak jadi pada aku? Aku ni nak rasa nak bunuh diri, matilah begini. Umar pelik ni, apa sah stres sangat ni. Esok dia hantar orang pergi tanya. Rupanya suami kepada perempuan ini dia bertugas di sempadan jaga keselamatan. Rupanya bila suami dah lama tak ada di rumah, tidak ada ibadah intim ini, dia jadi lain macam rupanya. Jadi Umar pun tanya pada anaknya Hafsah yang merupakan isteri Nabi. Wahai Hafsah, orang puan ni paling lama dia boleh tahan tak ada hubungan intim berapa lama? Hafsah kata, ya Allah, takkan ayah tanya saya soalan begini. Kata Umar, aku tanya ni bukan sebab nak mengada-ngada, nak tanya hukum. Jawab Hafsah, kebiasaannya kami ni 5-6 bulan okey lagi. Oleh 5-6 bulan. Selepas itu Umar telah meletakkan syarat, setiap pasukan keselamatan yang dihantar bertugas masuk hutan ke, jaga padang pasir ke, tak boleh lebih daripada 5 bulan. Timbul pertanyaan, kenapa agama suruh sangat ibadah intim ini? Hari ini orang buat kajian. Dari segi saintifiknya muslimin muslimat sekalian, siapa-siapa nak kurangkan berat badan kena kerap melakukan hubungan intim. Apa sebab? Hubungan intim ini dia mampu membakar kalori. Saya terbaca dalam kajian, orang yang melakukan ibadat intim ini setengah jam saja, dia boleh membakar kalori 75 sehingga 150 kalori. Okey, Ustaz, saya nak celah, Ustaz. Nak celah sikit lah. Celah, tak ada masalah. Yang turun berat badan tu suami ke isteri? Dua-dua sekali. Dua-dua sekali. Dia boleh membakar 75 hingga 150 kalori. Ini bersamaan berlari 400 meter. Kita kalau menari berjoget setengah jam, kalori kita baru bakar 129 kalori. Lebih baik ibadah intim. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa-siapa nak sihat jantung, kardiovaskular, perbanyakkan mengadakan hubungan ibadah intim. Apa sebab? Sekali kita melakukan dalam seminggu, 1 atau 2 kali, boleh mengurangkan 2 kali ganda risiko serangan jantung kepada saudara-saudara sekalian. Ibadah intim, itu yang kedua. Yang nak lagi. Yang ketiga. Yang ketiga, menurut kajian, siapa-siapa ada masalah susah tidur, insomnia, lakukan ibadah intim, nyenyak sampai pagi. Nyenyak. Yang keempat, siapa-siapa melakukan sering ibadah intim, dia boleh meningkatkan sistem imunisasi dia. Sekarang ni kan banyak zaman penyakit. Sesama burung, sesama ni haiwan-haiwan ni penyakit kena pada kita. Untuk nak kuat antibody, dibuat kajian kalau dalam seminggu kita buat ibadah intim 1 hingga 2 kali seminggu, akan meningkatkan 30% kadar antibody kita. Susah nak sakit. Ini bagus. Dan yang kelima, bagi orang lelaki, kalau dalam seminggu sekali 2 kali dia mengadakan ibadah intim, dia akan jauh daripada masalah prostat. Prostat ni penyakit orang tak ada penyakit. Dah tak ada sangat penyakit, Allah kenakan prostat, iaitu kawalan pundi kencing dia bermasalah. Tapi dia insya-Allah tak kena kalau dia ini dipanggil sebagai sering mengadakan ibadah intim ni. Wallahu a'lam. Okey. Tuan-tuan puan, kita nak dengar lagi ya. Jadi tuan-tuan puan dirahmati Allah, itulah ibadah intim definisinya. Dan saya agak-agaklah mestilah ya, San Saka Biru ni besok lambat datang ke balai ni. Tidurnya lena je kan. Kita ada San Saka Biru depan kita dan kita ada San Saka Purple depan kita ya. Tengok tuan-tuan puan yang dikuasai oleh Puan Norma binti Omar, pengurusi Perkap IPD Kuantan, yang turut sama dengan Al-Kuliah pada petang ini untuk menikmati hubungan intim, ibadah intim. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita balik soalan yang kedua Ustaz. Ya. Nabi dia cerita kat sahabat-sahabatnya tentang macam mana Nabi kata bahawa pada alat sulit kamu itu ada pahala. Kalau betul caranya lah, sampai Nabi sebut kalau digunakan untuk isteri kamu, kamu dapat pahala. Boleh tak Ustaz cerita sikit tentang pahala yang ada pada alat sulit ataupun apa tadi? Macam-macam lagi lah. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fauzi. Muslimin muslimat sekalian, hadis ini memang ketika diucapkan oleh Nabi telah mengejutkan ramai para sahabat. Hadis ini hadis panjang, iaitu Nabi satu hari didatangi oleh sekelompok sahabat yang miskin. Mereka mengadu, ya Rasulullah, zahaba ahlad dusur bil ujur. Untung orang kaya-kaya mudah nak ibadah. Mereka boleh umrah tiap-tiap tahun, boleh zakat banyak, sedekah banyak. Kami orang miskin, apa ibadah kami boleh buat? Kata Nabi, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tuhan dah buat ruang-ruang bersedekah ni terlalu banyak. Kata Nabi, bi kulli tasbihatin sadaqah, kita tasbih boleh sedekah,
kita baca Allahu Akbar itu sedekah, kita baca la ilaha illallah sedekah, suruh orang buat baik sedekah, larang orang buat jahat sedekah. Dan ini yang ditanyakan Ustaz Fauzi, fi bud'i ahadikum sadaqah, pada kemaluan kamu itu pun dikira sedekah. Bila Nabi cakap pada kemaluan kita ini ada sedekah, sahabat pun tercengang-cengang. Lalu mereka pun bertanya kepada Nabi, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apa pula kaitannya kemaluan ini? Adakah bila kami salurkan syahwat kami boleh dapat pahala? Maka Nabi menjawab, kalau kamu salurkan pada yang haram sudah pasti berdosa, tetapi iza wada'aha fi halalin kana lahu ajrun wa hadza. Tapi sebab kamu salurkan pada isteri kamu, maka dia dapat pahala kepada kamu. Sebab itu ulama bincang panjang lebar, ini hadis sahih riwayat Muslim. Menurut kajian, rupanya manusia ini, kenapa Nabi sampai sebut kemaluan kita ini pun boleh menjadi sumber pahala? Sebab manusia ini sendiri, kita semua adalah makhluk seksual. Kita makhluk seksual, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita bukannya makhluk anthropomorphisma. Kita bukannya makhluk abrakadabra sim salabim jadi baby seorang. Tak. Kita bukan daripada arnab jadi orang, tidak. Kita makhluk yang dijadikan menerusi satu proses, iaitu hubungan intim. Dan tiap-tiap tahun menurut kajian, seramai 100 juta manusia lahir tiap-tiap tahun di seluruh dunia. Bayangkan, punya manusianya, kerjanya makhluk seksual. Itu sebab kenapa manusia makhluk seksual? Pertama, Allah jadikan pada diri kita ini ada libido. Libido ini duduk dalam korteks cerebri, duduk dalam otak. Itu tak boleh buang. Dia macam hard disk duduk dalam kepala kita ini. Bila dia duduk dalam ini, dia akan mengembang. Bagi orang lelaki, libidonya naik semasa umurnya antara 20 tahun sampai 30 tahun. Bila masuk umur dia 50, dia malas. 50 ke atas, dia dah jadi malas. Lalu mengharapkan kepada bantuan-bantuan seperti tongkat ali dan macam-macam lagi. Bagi kaum wanita, dia punya libido sentiasa konsisten dan akan meningkat lebih mengganas lagi ketika umurnya 35 tahun ke atas. Jadi tiap-tiap manusia dia ada kelebihan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, badan kita ini ada daerah-daerah erogen. Yang mana kalau kita sentuh, dia ada satu Bila sudah apa yang seterusnya? Reka sendirilah ayat itu, bukan? Ada tempat-tempat tertentu yang tuan-tuan, puan-puan, ada daerah erogen tersendiri yang saya dan kami tak tahu juga. Masing-masing ada daerah sendiri. Ada orang cuping telinga, ada orang lubang hidung, macam-macam pesen lah. Ini kelebihan Allah bagi. Yang ketiganya, daripada segi manusia ini, dari segi deria kita bagi orang perempuan, dia mudah terangsang pada bau badan lelaki. Dia panggil pheromones. Ada orang dia minat pada suaminya sebab bau badan. Walaupun suaminya tak pakai minyak wangi ke apa, dia suka bau itu. Dia sama macam tabiat haiwan di hutan. Sama. Haiwan di hutan, dia kenal pasangan dia menerusi bau. Pheromones ini tadi, ya. Yang keempat, manusia mudah terangsang sebab penangan makanan dan minuman kita. Makanan dan minuman kita ini banyak bercampur dengan bahan-bahan aprosidiak. Aprosidiak ni benda merangsang syahwat. Bagai contoh sop torpedo, gearbox. Ada orang makan kambing, malam dia mengembek. Jadi benda-benda begini, mana nak disalurkan? Isteri kita. Wallahualam. Kesian isteri kan. Jadi masa mengembek suami dia. Okey, Ramadan itulah ya, pada alat sulit, alat kemaluan, ya, ada sedekah. Bukan bermaksud ustaz masukkan kita sedekah alat kemaluan kita dan orang lain, ya. Tapi kalau cara gunanya betul, kita dapatlah pahala sedekah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah ibadah kita ibadah yang intim. Apapun, kita berak seketika. Jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang meminati Al-Kuliah. Pada petang ini tajuk kita ialah ibadah intim yang melibatkan hubungan antara suami dan isteri. Jadi pada petang ini kita ada 3 ustaz, 3 sangsaka. Ada sangsaka biru, ada sangsaka purple dan ada sangsaka kuning. Okey, yang paling intim kuning lah, ya. Okey. Kita nak ambillah peluang untuk orang kata anggota Perkap IPD Kuantan tanyakan soalan terus kepada ustaz. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan, iaitu apakah perkara-perkara yang disunatkan sebelum kita bersama suami isteri? Okey. Terima kasih Kak Ya. Jadi apakah perkara-perkara sunat
sebelum melakukan hubungan suami isteri? Adakah suami kena minum tongkat ali, isteri kena makan kacik Fatimah, ya? Apakah itu perkara sunatnya Ustaz ataupun macam mana? Kita minta pandangan Ustaz Badli Shah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak perkara sunat ini yang kita ambil daripada perlakuan Nabi sendiri. Sebab seperti yang kita nak bincangkan tajuk ini sebenarnya, kita nak bawa pahaman pada masyarakat, hubungan intim ini dia bukan mainan. Dia bukan seronok-seronok sekadar untuk nak lepaskan stres atau sekadar nak mencipta zuriat, tidak. Tapi dia mekanisme nak beribadah. Bila ibadah dia punya beberapa panduan yang diberikan oleh hadis-hadis Nabi. Antara yang pertama, seperti yang kita semua maklum, ialah membaca doa tatkala sebelum melakukan perbuatan tersebut. Doanya Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Minta jauh daripada setan di saat kita ingin mendapatkan zuriat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi ajar hendaklah dalam mana-mana pasangan, khususnya kepada suami, jangan tergesa-gesa, sopan santun, tokmak ninah. Jangan terburu-buru. Jangan beg pun masih pada badan apa. Relax dulu, sabar. Sebab ada hadis menyebut kana iza khala nisaihi alyanan nas wa akraman nas dahakan basama. Nabi ini kata Aisyah, dia kalau bersama dengan isteri-isterinya dialah selembut-lembut manusia. Dia sering wa akraman nas, gentleman. Mana tidaklah tergopoh gapah, cakap perlahan-perlahan, dahakan basaman. Kadang-kadang dia tertawa, kadang dia senyum. Artinya bergurau, relax saja ya. Yang ketiga, Nabi mengajar hendaklah mempunyai muqaddimah yang sangat romantik. Nabi sebut la taqa'anna ahadukum imra'atahu kama taqa'ul bahimah. Hendaklah seseorang itu bila bersama dengan isterinya jangan mengikut perangai binatang. Kita biasa tengok macam mana binatang ya, kambing, kucing, ayam macam-macam. Mereka ini tidak ada tokmak ninah, tidak ada muqaddimah. Hendaklah ada perantaraan. Maka sahabat bertanya, perantaraan itu apa ya Rasulullah? Al-qiblatu wal kalamu. Sebelum bersama, hendaklah kamu bercium-ciuman dan memberikan ucapan romantis. Ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim. Yang keempat, sunat Nabi mengajar hendaklah kita bergurau senda. Naha Rasulullah anil muwaqa'ati qabla al-mula'abah. Nabi tidak suka sesuatu hubungan intim itu dilakukan sebelum didahulukan dengan bermain-main terlebih dahulu. Yang kelima, memastikan bahawa isteri tersebut memperolehi kepuasan daripada hubungan intim tersebut. Idza jama'a ahadukum ahlahu falyusaddiqha. Bila seorang suami bersama dengan isterinya, hendaklah dia bersungguh-sungguh. Thumma idza qada hajatahu, bila dia sudah pun puas, qabla an tuqdi hajataha, sebelum isterinya, fala tu'ajjilha hatta taqdiya hajataha. Jangan dia terburu-buru mencabut kemaluannya daripada pasangannya itu tadi. Ini sunat juga hukumnya. Yang keenam, sekiranya ingin melakukan lagi hubungan intim itu untuk pusingan-pusingan yang seterusnya, macam boxing lah gamaknya ya, dia ada pusingan-pusingan. Nak sambung pusingan yang baru, iza arada an yu'awina falyatawadda fa innahu anshatu lil audi. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau kamu nak pusingan baru, maka ambil wuduk terlebih dahulu. Apa tujuannya? Fa innahu anshatut lil aud. Dia akan memberikan kecergasan yang luar biasa. Cukup itulah, akan banyak akan jadi tajuk lain pula kita ya, wallahu a'lam. Ada penonton-penonton kita Ustaz, anak-anak muda, dia tertanya-tanya Ustaz sebut tadi kan, sebelum melakukan hubungan intim suami isteri kena bermain-main dahulu. Dia tak tahu, dia keliru. Bermain-main apa? Takraw ke, pingpong ke? Cuba Ustaz Dia sebut kena sikit. kahwin dululah. Kahwin dulu. Dia kena kahwin dululah. Susah nak cerita dalam TV ni ya. Okey lah, jumpa Ustaz direct lah ya. Datang ke jemaah kami sampai Pahang ya. Pahang, insya-Allah. Okey. Jadi kita ada satu lagi soalan, kalau ada silakan. Perkap. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, apa maksud Al-Quran? Isterimu adalah pakaian bagi kamu dan Kamu pakaian suami uh, pakai isteri. Ah. Oh, okey. Dia terkejut bukan apa tadi kan, bermain-main. Jadi sampai tergamar nak cerita benda akak cakap tadi ya. Saya tolong tambah je lah ya. Mungkin begitu maksudnya, dia angguk ya tu. Jadi Ustaz, suami adalah pakaian pada isteri. Isteri adalah pakaian kepada suami.
Apa maksudnya pakai baju sama ke? Maksudnya baju suami baju isteri, baju isteri baju suami. Baju kelawar tu isteri, suami pakai juga. Apa cerita Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih. Ini soalan yang payah sebenarnya nak jawab bersiaran langsung ini ya. Dia isteri dan suami ini Allah umpamakan pakaian. Artinya pakaiannya pakailah kok mana-mana nak dipakai. Dalam banyak ayat Al-Quran, memang Allah sering berikan perumpamaan yang intim sangat antara suami dan isteri. Bukan sekadar pakaian. Dalam surah Baqarah 223, Allah Ta'ala sebut, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nampak? Allah sebut, isteri kamu adalah ladang-ladang kamu. Kerjakanlah ladang-ladang kamu sesuka hati kamu. Mana ladang kita nak cangkul macam mana? Nak cangkul tepi dulu boleh. Nak cangkul tengah terus boleh. Nak cangkul tengah dulu kemudian pun boleh. Nak cangkul sambil berlari boleh. Golek-golek. Yang penting cangkul tanah sendiri. Jangan cangkul tanah orang. Nanti orang cangkul kepala kita. Bahasa Al-Quran tentang persoalan hubungan suami isteri ini bahasa kiasan yang tinggi. Pakaian, tanah, ladang, ini semua simbolik. Sebagai menunjukkan hubungan intim bukan main-main. Tapi ibadah yang Allah pun gemar kalau manusia ini konsisten mengamalkannya. Wallahu a'lam. Itulah baru kita faham. Jadi kepada yang tanya tadi, janganlah suruh suami pakai baju kita ya. Ini bukan maksud pakai baju ya. Okey, kita ambil lagi soalan yang keseterusnya daripada Perkap IPD Kuantan. Laki-laki ke perempuan, tak kisahlah. Okey, anggota silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Apakah hukum berwangi-wangian bagi suami isteri? Itu saja Ustaz. Terima kasih. Okey, apakah hukum memakai minyak wangi suami isteri sebelum melakukan hubungan intim? Sebab kadang-kadang Ustaz, bukan apa, ada suami tak suka bau wangi. Ya. Dia suka bau isteri dia. Ada isteri tak suka bau wangi, dia suka bau ketiak suami dia. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Yang ini balik kepada cita rasa masing-masing. Saya setuju dengan Ustaz Fauzi bahawa tidak mesti aroma yang wangi-wangi, harum-harum itu boleh membangkitkan gairah seseorang. Belum tentu. Sebab manusia ini pada deria dia, ada dia kadang-kadang suka kepada pheromones yang saya telah sebutkan tadi, yang mana bau itu hanya dia saja yang terpikat. Barangkali dengan adanya bau-bauan lain, sama ada atar atau minyak wangi, menyekat bau dia itu tadi. Ada. Makanya tidaklah kita katakan benda ini suatu keperluan. Tetapi berdasarkan hadis-hadis, tidak ada yang menunjuk secara khusus bahawa Nabi gemar menggunakan minyak wangi atau wangi-wangian sebelum hubungan intim. Tidak ada. Tapi yang banyak kita jumpa ialah Nabi sangat menggemari wangi-wangian. Itu memang sahih. Iaitu Nabi sampaikan menyebut 3 perkara aku paling suka. Pertama, isteri salihah. Yang kedua, sembahyang khusyuk. Yang ketiga, wangi-wangian. Wangi-wangian ini kita pakai tujuannya membangkitkan perasaan. Cuma Ustaz Fauzi, kadang-kadang kita heran dengan kaum ibu sekarang. Ya. Masa muda dulu, baru-baru kahwin, semua wangi. Pakai wangi-wangi. Sekarang dah tak ada wangi, bau minyak angin. Banyaklah ni masalah. Jadi minyak angin dia tak menaikkan hubungan intim itu, tak ada. Ya. Biar bau kita yang original tu tadi ya. Wallahu a'lam. Ya, dia tidak menaikkan suami punya gairah kan. Dia menambahkan resdung suami sebenarnya ya. Jadi perempuan dirahmati Allah ya. Ada soalan lagi ya. Kita ambil soalan saya pula lah. Alah, asyik diorang je kan. Nak tanya Ustaz ni tentang masalah diceritakan bahawa ada dalam kitab-kitab disebut Ustaz. Saya pun rasa rimah juga. Melambatkan proses hubungan intim. Contohnya dia kata kalau mendatangi isteri, misalnya kita baca doa di kepalanya, kemudian baca doa di matanya, kemudian baca doa di telinganya, kemudian baca doa di hidungnya, baca doa di bibirnya, baca doa di dadanya. Bila nak start ni Ustaz? Ya? Ada tak doa-doa tersebut tu? Adakah ni reka-reka? Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Inilah yang sering dibincangkan sebenarnya di kalangan para ulama. Ada ataupun tidak suatu panduan khusus daripada agama kita tentang hubungan intimnya? Jawapan paling mudah, tidak ada. Tidak ada panduan yang khusus. Mukadimahnya bagaimana, daripada arah timur, barat, selatan, tunggu matahari naik, matahari turun, tidak ada. Cuma yang ada dibahaskan oleh para ulama berdasarkan amalan orang-orang saleh dahulu demi nak mencari keberkatan. Bahkan kita orang Melayu khususnya sering bincang tentang malam Jumaat kononnya. Wah, kalau nak ibadah intim malam Jumaat. Ibadah intim malam Jumaat. Ini juga kita ambil kesempatan memperbetulkan. Tidak ada apa yang dikatakan afdal malam Jumaat.
Bahkan sebab saya sebut dalam ayat Baqarah 223 tadi, Allah sebut isteri kita ladang kita, kerjakan sesuka hati kita. Maknanya tidak ada hari, bila-bila sahaja. Afdal tidak ada, yang ada abdal, bedal saja, tak ada masalah. Afdal itu bila-bila masa saja, kecuali masa-masa yang dilarang. Itu kita akan bincangkan kemudian. Orang sebut malam Jumaat. Kalau berdasarkan petunjuk hadis dari tulisan Dr. Nasir Ulwan, bukan malam Jumaat, tapi pagi Jumaat. Macam pagi tadi, begitulah. Bukannya malam. Ya, pagi Jumaat. Ataupun misalnya Ibn Taymiyah yang dipetik oleh Dr. Karim Zaidan dalam Al-Mufassal Ahkam al-Mar'ah mengatakan bahawa kita melakukan hubungan intim ini tak ada kira masa selama mana ada keperluan isteri. Kalau isteri buat permohonan, ada kertas kerjanya, ada borang dah lengkap apa semua, dan kita pun tidak ada masalah, hendaklah diberikan, diluluskan permohonan itu tadi. Berdasar keperluan. Sama ada keperluan isteri ataupun keperluan suami. Jadi kita simpulkan dalam soal amalan bagaimana untuk melakukan perkara ini, tidak ada nas secara khusus daripada agama kita. Yang ada hanyalah kegigihan para ulama lah menyusun supaya benda itu membezakan amalannya dengan amalan binatang-binatang. Itu saja. Wallahu a'lam. Okey, makin rancak kita punya perbincangan dan kupasan oleh Ustaz Badli Shah tentang hubungan intim ataupun ibadah intim antara suami dan isteri sahaja. Apapun kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم محمد. Habis dah? Masa habis dah? Ini masa bilakah? Habis dah? ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Alhamdulillah, anda memang setia bersama dengan kami. Mentang-mentang tajuk sedap, ibadah intim memang tak beranjak. Anda tetap intim dengan TV anda pada petang ini. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita cerita bab ibadah intim ni, cerita bab hubungan suami isteri supaya dia makin intim dan jadi satu ibadah direstui, diredai oleh Allah Taala dan dapat pahala. Dan Ustaz Badli Shah hari ini dia adalah sebenarnya bekas qadi yang banyak pengalamannya tentang hubungan suami isteri. Cuma tanya Ustaz, betul kan? Nak tanya Ustaz, bilakah waktu dilarang untuk mengadakan intim, hubungan intim, ataupun hubungan suami isteri lah? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Walaupun kita sebut daripada awal tadi, hubungan intim ini, ibadah intim ini adalah ibadah yang sangat digalakkan oleh agama, bagus untuk kesihatan, tetapi ada masa-masa tertentu tak boleh kita lakukan, bahkan hukumnya haram. Apakah suasana dan keadaan tersebut? Pertama, ketika isteri kita tak boleh semayang. Kenapa dia tak boleh semayang? Kerana haid ataupun nifas. Itu tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh ada sebarang paksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan siang hari. Walaupun isteri itu puasa, isterinya boleh semayang, dia pun telah melakukan ibadah intim. Bila tanya kenapa awak bersama dengan isteri awak, kan dia boleh semayang. Bukan soal dia boleh tak boleh semayang. Siang hari Ramadan tak boleh ibadah intim, tidak boleh. Yang ketiga, ketika sedang dalam ihram, sama ada ihram haji ataupun umrah, kalau kita buat boleh kena dam. Damnya sangat mahal, sebab dilarang betul dalam ibadah haji ataupun semasa umrah. Kemudian kalau ketika itu isteri kita boleh semayang, kita tidak dalam ihram, bukan berada pada bulan Ramadan waktu siang, ada juga masa tidak benarkan, iaitu dengan cara mendatanginya dari arah belakang. Engine box wagon dipanggil, tak boleh. Daripada arah belakang tidak dibenarkan. Inilah keadaan-keadaan yang tidak dibenarkan oleh agama. Dan ada juga yang para ulama bincang, benda ini haram juga berkaitan dengan hubungan intim ini, ialah menyebarkannya kepada orang. Sama ada dalam Facebook, dalam bersembang-sembang, Twitter apa, tidak boleh menceritakan keadaan dia dengan suami. Yang isteri kalau nak bercerita, datang pejabat agama, pejabat kadi. Cerita pada kadi, kadi saja boleh dengar. Masalah-masalah tu yang kadi banyak tahu tu. Ya.
Macam-macam cerita. Ya. Jadi itulah kesimpulan Ustaz Fazil sekian. Allah Alam. Kalau Ustaz, kalau dia datang ke pintu, arah belakang tapi pintu depan, tak apa kan? Oh, tak dapat dibayangkanlah benda rupanya. So untuk pelajar-pelajar di rumah, don't try this at home. Okey Ustaz. Tanya Ustaz satu lagi Ustaz tentang katakanlah tidak boleh melakukan ibadah intim antara suami isteri pada waktu tadi tu. Ada tak ibadah yang agak-agak kurang intim lah yang boleh dilakukan? Takkan dia langsung Ustaz? Takkan tidak langsung, kesian pula suami kan. Mentang-mentang hari bulan puasa tengok meleleh helio kan. Makan tak boleh, nak buat apa pun tak boleh, tengok je. Jadi nak macam mana Ustaz? Ada tak ibadah yang kurang intim sikit lah? Ya, ibadah pertama poligami. Dengan poligami selesai masalah. Tak boleh isteri ini ada 3 lagi. Mana itu? Dia selesai dah masalah itu. Itu sebab agama suruh poligami. Sunat hukumnya poligami ini tak buat rugi. Kalau buat dapat pahala, ya. Poligami, ya. Yang kedua, hendaklah dia kalau bukan berada dalam keadaan ihram atau tidak berada pada siang hari bulan Ramadan, boleh saja dia bermesra-mesraan yang mana melibatkan anggota tubuh daripada pusat ke atas sahaja. Yang ke bawah tidak dibenarkan. Zon larangan. Zon larangan. Tapi dalam ihram tak boleh langsung. Itu juga bermesraan-mesraan pun masih lagi kena dam lagi. Jadi ada kelonggaran. Tetapi ibu kepada penyelesaian masalah, katalah isterinya misalnya dalam pantang. Dalam pantang, ada yang pantang 40 hari, ada yang pantang 100 hari. Mana? Dia punya libido ini tadi. Dia tak akan jadi buat jahat, khalwat apa semua kalau dia ada poligami ni. Bukan kita galakkan penyelesaian masalah. Ya, Allahuakbar. Macam galak lah juga Ustaz ya. Ustaz ni pandai dia berlakon ya. Qadi bukan sekadi orang perempuan, itulah cara dia. Okey Ustaz, tadi tentang masa-masa yang dilarang. Ada tak orang tanya Ustaz, kekerapannya berapa kali dalam satu hari ya? Ikut jam. Ikut time solat ke Ustaz? Subuh sekali, zuhur sekali, asar sekali, mampuih kau tu kan. Silakan Ustaz. Ini saya kira walaupun soalan nampak santai, tapi khusus pada puan-puan khususnya saya harap ambil perhatian. Sebab kita kalau di pejabat kadi ataupun mahkamah syariah, bila isteri datang buat aduan tak dapat nafkah batin ini, kita tanya soalan-soalan dia tak boleh jawab. Terutama soal kekerapan ini. Baik, macam mana kita nak rekodkan suami kita ni dikategorikan malas ataupun tidak beri nafkah batin? Ikut kaedah ni. Pertama, pegang mana nak pegang. Dalam mazhab Syafi'i, hendaklah hubungan ataupun ibadah intim itu dilakukan selang 4 malam sekali. 4 malam relax, 1 malam kena ibadah intim. 4 malam relax, 1 malam mesti itu. Dia 4 malam 1 kali. Syafi'i ya? Imam Syafi'i. Okey. Kalau mengikut Ibn Hazm dan juga ramai ulama pegang pendapat ini, minimum dan suami dan isteri minimum sebulan sekali. Sebab dia orang pegang kepada dalil surah Al-Baqarah ayat 222, fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila isteri kamu itu telah pun suci, maka campurilah dia mengikut ketetapan Allah. Maknanya selepas dia tak boleh sembahyang, dah selesai, dah suci, maka bersama. Artinya sebulan sekali minimum. Dalam mazhab Hambali, minimumnya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali. Itu paling malas lah. Ataupun paling malas lagi, maksimum boleh 6 bulan sekali. Tapi kalau nak mengikut cara mudah, mengambil kiraan kita di mahkamah syariah, biasanya kita tengok sebulan 6 kali. Itu ukuran mudah. Mana sebulan kita ada 4 minggu. Ada seminggu yang orang puan tak boleh sembahyang, artinya ada 3 minggu. Seminggu 2 kali. 2, 4, 6. 6 kali 1 minggu. Itu ukuran kita. Puan-puan buat rekod. Jangan tulis kan, nanti anak baca pula. Ingat-ingat saja. Jadi bila buat aduan tu ada rekod. Ustaz ni suami saya ni dah tak susuk saya ni. Berapa lama? Nyam. Tak ada maklumat. Susah kita nak ambil tindakan. Bahkan kalau suaminya itu bermasalah misalnya, kita susah nak ambil tindakan kalau dia tak tahu kekerapan ini. Ya, wallahualam. Okey, itulah carta-carta yang mengikut imam-imam tadi kan. Imam Syafi'i 4 malam sekali. Imam Syafi'i, Imam Hambali 4 bulan sekali. Imam sekali. Sebulan sekali. Imam Badli kosek-kosek ya. Kosek-kosek. Ikut suka lah kan. Ikut suka. Okey. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, itulah ibadah intim. Saya tanya satu lagi Ustaz. Ini bagi suami yang bermasalah, macam Ustaz sebutkan tadi kan. Jadi dia ni barangkali dia ada masalah cepat sangat. Ya. Dia kemuntahan tu berlaku cepat sangat Ustaz ya. Ejakulasi. Dia lawyer barangkali ya. Jadi kesian kepada pasangan yang isteri tadi. Apa nak buat Ustaz? Ya. Untuk masalah-masalah ni pun sering juga kita terima Ustaz dia, masalah isteri yang mengadu bahawa dia tidak
tidak dapat membayangkan bagaimana keseronokan di dalam ibadah intim tersebut disebabkan masalah ejakulasi pramatang itu tadi. Kepada isteri-isteri begini, kalau tak daya dah berhadapan dengan suami begini, boleh minta fasah sebenarnya ya. Kita boleh anggap dia tidak lagi berkemampuan. Walaupun benda itu tidak wajib memberi kepuasan kepada isteri, tetapi kalau dia berlarutan, dia boleh mendatangkan stres dalam rumah tangga. Tapi sebelum puan-puan minta fasah, mana fasah ini over sangat bagi saya ya, beri ruang kepada suami untuk dia pergi berubat. Untuk dia cari penawar-penawarnya, barangkali exercise dan sebagainya lagi. Mungkin dengan cara begitu, saluran darah, perjalanan darahnya itu lancar dan umpamanya lagi, barangkali ada perubahan. Sebab itu dalam kaedah fiqh sekalipun, kalau kita berhadapan dengan kiasnya, kita ambil suami yang onan ataupun suami yang mati pucuk. Caranya ialah, kita jangan bila dia mati pucuk saja terus kita minta cerai. Tidak. Memberi ruang kepada dia. Berapa lama? Kurang-kurang 6 bulan. Kita tengok dalam masa 6 bulan, tengok okey ke belum. Kalau 6 bulan masih lagi begitu, maka barulah boleh kita isytihar. Sebab manusia ini, orang lelaki khususnya, dia punya libido ada kaitan dengan cuaca. Panas. Ada orang kalau panas begini dia satu macam sikit, dia lain macam. Ada orang sejuk baru jadi. Ada orang hujan baru jadi. Dia tengok cuaca lah. Datang Kuantan panas tak jadi. Duk Kuala Lumpur hujan jadi. Dia jadi kita berbagi rasa. Yang penting puan-puan 6 bulan kita bagi masa. Kalau tak boleh juga berbincang. Dan kalau perlu asyik-asyik kelahi saja tak guna, minta fasah sajalah. Minta fasah lah. Itu yang terakhir lah. Terakhir. Wallahualam. Bukan isteri nak poligami tak boleh ya. Tak boleh. Okeylah, itulah perempuan yang mati Allah. Kalau suami bermasalah ya, pergilah urut, dapatkan khidmat urutnya. Ya, boleh, tapi boleh. urutan yang betul lah ya. Supaya orang kata apa? Ada saya lihat apa tanda kita spring return kata. Okey. Kita bincanglah kali apa pun, kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل. Biasa hari ini kita berlangsung di Padang MPK 2 Kuantan Pahang Semenanjung heboh besok dan lusa. Apa pun kita sama Al-Kuliah, Ustaz Badli Shah sama kita, tajuknya ibadah intim tentang suami dan isteri. Macam mana nak orang kata apa, makin rapat makin mesra. Ustaz, saya terbaca satu hadis Ustaz, macam mana Aisyah dengan berani menceritakan bahawa Nabi telah cium aku dan Nabi hisap lidah aku. Intimnya ibadah yang Nabi buat sama dengan Aisyah. Tapi barangkali hari ini sukar untuk kita lihat pelakon macam tu. Barangkali ialah tak buh gigi kan, gigi busuk dan sebagainya. Nak hisap pun tak lalu lah Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz, ceritakan. Ya, ini kehebatan Nabi SAW sebagai seorang suami al-yanan nas. Dia adalah orang yang sangat lemah lembut, sopan santun, romantis. Bukan sekadar pelakuan-pelakuan hubungan intim itu seperti yang sebut oleh Ustaz Fauzi tadi, menyedut lidah dan pelbagai lagi. Termasuklah juga menjadikan satu amalan baginda SAW untuk sentiasa mandi bersama dengan isteri-isteri baginda. Amalan tersebut sebenarnya mudah, tetapi dia memberi kesan kepada hubungan romantik di dalam rumah tangga itu. Wallahualam. Okey Ustaz. Ustaz, satu lagi Ustaz. Barangkali sikit je. Barangkali yang ada merah-merah sini kan. Jadi suami pergi kerja pun naik, adakah elok benda tu Ustaz? Yang nampak kat sini kan. Suami nampak, isteri pakai tudung tak nampak Ustaz. Adakah itu ada seorang bangga sebab isteri cium kat sini kan. Sampai biru-biru sini Ustaz ya. Lebam-lebam sini. Jadi apa pandangan Ustaz? Tuan-tuan. Saya berpendapat kalau orang yang terlampau menyebar dan menyia-nyiarkan dia punya intim tadi tu, keintiman tu, seolah-olah dia menyebar dan menyiarkan yang melibatkan dalam hubungan sulit dia itu tadi, maka bagi saya eloklah berpada-padalah, kerana itu melibatkan maruah pasangan kita. Maruah kita satu hal, maruah pasangan kita. Mungkin pasangan kita ini orang yang dihormati dalam masyarakat, ustazah ke apa ke, tudung labuh ke, macam-macam. Tapi suaminya begitu, katalah orang akan bercakap. Orang lain-lain isteri kita huah-huah juga. Ini akan fitnah. Ini pandangan saya lah. Ustaz Ajaib lah tu. Contohlah. Ya betul Ustaz, kadang-kadang ada lock bite sini, lock bite kat sini pun ada. Kat rambut ada lock bite. Okey Ustaz, tentang ada satu masalah sini Ustaz. Orang tanya apa hukum melihat alat sulit isteri, isteri melihat alat sulit suami. Dah tak sulit lagi Ustaz ya? Jadi apa hukumnya? Adakah dibenar? Sebab ada kata kalau lihat alat sulit isteri ataupun suami nanti jadi buta anak. Lahir tu anak jadi buta. Tak nampak. Sebab mata masa buat tu gitu dah, mata terbeliak.
Betul tak Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih. Ini polemik ya. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, dah pun lama ulama membincangkan tentang persoalan ini. Apa hukumnya ketika ibadah intim seorang suami ataupun isteri melihat kemaluan pasangannya? Maaf kalau kita terpaksa menyebutkan, kebanyakan daripada hadis-hadis yang disebutkan atau kita baca adalah diri daripada hadis-hadis palsu. Ada yang hadis-hadisnya sangat dhaif dan sangat lemah. Sebagaimana hadis yang Ustaz Fauzi sebut tadi, an-nazar ilal farji yurithul tamas. Orang-orang yang melihat faraj isterinya akan mewarisi kebutaan. Adakah kita nak katakan setiap orang yang kurang upaya yang buta hari ini adalah kerana mak bapaknya itu terlibat itu? Sampai hatikah kita? Kemudian ada juga hadis idza jami'a ahadukum zaujatahu aw jariyatahu fala yanzur ilal farjiha fa inna zalika yurithul ama. Siapa-siapa yang bersama dengan isterinya atau bersama dengan jariahnya, hambanya, jangan melihat kepada kemaluan perempuan itu, mewarisi buta. Ini semua menurut kajian para ulama adalah hadis-hadis yang maudhu' dan hadis yang palsu. Boleh rujuk dalam kitab Al-Mawdu'at. Sebab itu, dalam persoalan ini saya tertarik. Misalnya Imam Abu Hanifah. Pernah orang tanya kepada dia, wahai Tuan Guru, apa hukumnya ketika kita dalam ibadah intim, kita memegang kemaluan pasangan kita? Maka tatkala itu orang terkejut dengan jawapan daripada Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi yang sangat keras. Kata dia, la wa arju an ya'zamul ajr. Bagi aku tidak menjadi kesalahan, bahkan aku berharap dia punya pahala double. Imam Abu Hanifah antara imam yang sangat keras dalam agama, tetapi dalam soal hubungan ibadah intim, sebab kita kena pegang prinsip nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Isteri kamu ladang-ladang kamu, kerjakanlah ladang-ladang kamu sesuka hati kamu. Kata jadi masalah. Kemudian ada juga orang tanya kepada Imam Malik, macam manakah melihat kemaluan kepada isteri ketika melakukan ibadah intim? Juga dia mengatakan la ba'sa an yanzuru ilal farji fi halil jima' wa zada fi riwayati yalbisu bilisanihi. Tidak ada salahnya seorang itu melihat kemaluan isterinya semasa jima'. Inilah pandangan dalam mazhab Maliki. Kita bukan nak menggalakkan pada petang ini menerusi al-kuliah, tidak, tetapi nak membetulkan barometer pemahaman umat. Seolah-olah benda ibadah intim ini terlalu banyak dia punya pantang larang, do and don'ts. Yeah. Yang penting jaga suasana yang dilarang itu tadi, kemudian secara beradab jangan ikut binatang. Itu saja. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz tentang ibadah intim ni ialah tentang orang yang kadang-kadang Ustaz tak langsung pakaian Ustaz. Selimut pun tak ada, pakaian pun tak ada, kelambu pun tak ada Ustaz. Ya. Seurat benang tak ada. Seurat benang tak ada Ustaz. Yang nampak urat-urat dia je. Apa pandangan Ustaz? Sekali lagi kita ingin katakan benda ini tidak ada panduan boleh, the do's and the don't, boleh ataupun tidak. Tetapi kita atas dasar peri kemanusiaan. Pertama kita kena ingat di sekeliling kehidupan kita ni ada makhluk lain. Itu saja. Iaitu terdiri daripada malaikat kiri kanan kita yang dia pun malu-malu tengok perangai kita sebenarnya. Begitu juga jin-jin yang menghuni dalam rumah kita. Kalau hotel misalnya, kadang ada penunggu-penunggu, mereka memati malu, kita malu sebenarnya orang menengok. Dan sementara lagi ni pula zaman CCTV. Ai, jangan buat pelik-pelik sangat. Nanti banyak masuk YouTube lah apa, jadi merbahaya. Jadi kalau para ulama dulu letakkan garis panduan antaranya menutup supaya tidak dilihat oleh orang, tidak diskodeng oleh orang. Ada matlamatnya rupanya. Ulama dah kaji akhir zaman ni ramai betul orang yang akan skodeng-skodeng. Antaranya menerusi CCTV, teknologi, satelit macam-macam. Lebih baiklah bertutup. Yeah. Wallahualam. Okey Ustaz. Akhir sekali Ustaz, apakah pesanan Ustaz untuk orang kata apa? Pasangan-pasangan yang baru kahwin. Malulah ni nak cuti sekolah akan datang, ya. Apakah nasihat Ustaz dalam masa 4 minit silakan Ustaz. Ya, kepada bakal-bakal pengantin ya, esok lusa ni ramai orang akan melangsungkan perkahwinan. Jaga dan layanilah isteri kita sehebat mungkin. Isteri kita ini bukan macam bulu tangkis. Nak main lurut, dah main semeh pula dah. Isteri kita bukan macam bola sepak, belum dapat pegang dah dapat sepak, lepas tu dah dapat kejar ramai-ramai, lepas tu sepak. Sepak tonjol ada atas bawah, ni tak boleh. Isteri kita ini bukan macam papan skateboard, belum main gosok, kilat, bubuh barnih. Dah main pijak, lompat pula lagi ada. Jadikanlah isteri kita macam main rugby, belum dapat kejar, dah dapat jaga. Isteri kita ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya tiada ganti. Jagalah isteri kita baik-baik. Wallahualam. Itu untuk isteri, untuk suami Ustaz. Asyik isteri dia Ustaz. Suami, tolong jaga suami ke? Suami tu bola kriket ke apa Ustaz? Baseball ke?
Pasangan untuk isteri pula. Pasangan untuk isteri pula. Kepada isteri kita ingin pesankan kepada isteri-isteri sekalian, pertama sekali orang perempuan dia akan masuk syurga dari mana-mana pintu yang dia suka. Pertama dia jaga semayang. Yang kedua dia jaga puasa. Yang ketiga dia jaga suami dia. Selesai masalah. Dia jaga 3 perkara ini, dia akan masuk syurga dari mana-mana pintu yang dia suka. Begitu beruntungnya orang perempuan. Wallahu a'lam. Dan Ustaz, akhir sekali Ustaz, barangkali Ustaz boleh cerita tentang satu ayat pendek je. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hari akhirat dalam syurga berkumpul balik. Silakan Ustaz. Para suami dan isteri, walaupun kita sering disebut bahawa kita ini akan sekadar berpisah di hujung kuku dan di bentuk kubur, tapi kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan kita punya suami ataupun isteri. Kalau isteri yang paling kita sayang, kita akan bertemu kembali di syurga. Ini yang biasa diungkapkan oleh anak-anak muda, ku menantimu di pintu syurga dan macam-macam lagi. Iaitu kita akan bertemu balik dengan pasangan kita ini kalau cinta kita berdasarkan iman pada Allah dan ibadah intim yang kita buat ini juga kerana ibadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah kupasan yang cukup menarik pada petang ini tentang orang kata ibadah intim. Semua dapat pahala, cium isteri dapat pahala, cium suami dapat pahala, gosok pun dapat pahala, mandi sama dapat pahala, suap menyuap kata Rasulullah pun dapat pahala. Apatah lagi Rasulullah, kalau kita lihat Khadijah binti Khuwailid meninggal di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intimnya, bukan di ward hospital orang perempuan dia, bukan di kaki lima, matinya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa orang perempuan, itulah sehebatnya kita sebagai umat Islam, ada garis panduan cara hidup kita yang ikut syariat. Jadi kepada mereka yang bakal melangsungkan perkahwinan pada besok hari ataupun lusa, kami Al-Kuliah mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga anda mendapat menikmati ibadah inti yang kami bincang pada petang ini. Terima kasih kepada Ustaz Badli Shah Alauddin dan juga kepada semua anggota PDRM dan juga Perkap IPD Kuantan pada petang ini, dan juga kepada anda yang menonton TV Al-Kuliah di mana-mana saja anda berada. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Apapun, terima kasih untuk Jus Tok Guru yang telah menaja sumbangan hadiah untuk yang bertanyakan soalan kepada kami tadi. Jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How great the wonder of the heavens and the timeless beauty of the night. How great, then how great the Creator. And its stars like priceless jewels, far beyond the reach of kings. Bow down for the shepherd guiding him home. But how many eyes are closed to the wonder of this night? Like pearls hidden deep beneath the dark stream of desires. But like dreams vanish with the call to prayer and the dawn extinguishes night. Here too are signs. God is the light, God is the light. How great the beauty of the earth and the creatures who dwell on her. How great, then how great the Creator. As its mountains pierce the clouds,